بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa ingat kepadamu, Ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri segala rezeki pemberianmu, Ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha memperelokkan ibadat kami kepadamu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu yang kami adakan ini pada diriku yang berkongsi ilmu, pada sahabat-sahabat yang menonton. Ya Allah, terimalah ini sebagai amal saleh dari kami, Ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari, Ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami berkongsi pahala ini bersama-sama sahabat yang lain. Ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan ini, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami insan yang sentiasa mendengar kebaikan-kebaikan dan berusaha mengamalkannya, Ya Allah. Jadikanlah teguran-teguran yang kami jumpa, kami dengar di dalam majlis-majlis ilmu ini sebagai kekuatan kepada kami untuk membaiki diri kami menjadi hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berkatilah sahabat-sahabat kami, Ya Allah, yang bersama kami dalam majlis ilmu ini, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami secara online dalam majlis ilmu ini, Ya Allah, himpunkanlah juga kami di dalam taman syurga-Mu di hari akhirat nanti, Ya Allah. Walaupun kami mungkin tidak pernah sempat bertemu di dunia ini, Ya Allah, tetapi kami berukhuwah di dalam majlis ilmu ini, Ya Allah. Himpunkanlah kami di dalam syurga-Mu di hari akhirat nanti, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berukhuwah, yang bersahabat, yang berkasih sayang semata-mata mencari keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami, kurniakanlah istiqamah kepada kami, Ya Allah. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला सुभान अल्लाह والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz boleh dengar suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Kenapa bunyi hidung pun tak apa depan dah tu. Alhamdulillah ala sihah. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Nak minta masa seminit Ustaz, nak raknikan sahabat-sahabat kita yang dah bersama kita sekarang. Kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, dapat dengar suara Fadil Tuku Pasir Gudang, gambar jelas, tolong tekan butang share. Kalau jelas tolong tekan butang share.
Lepas tekan butang share, tolong tulis di ruangan komen dan share. Bila saya tengok dah ada sahabat-sahabat tulis di ruangan komen tu dan share, saya faham bahawa sahabat-sahabat dapat dengar suara saya. Sebab tu respon. Okey, terima kasih kepada Hanafiah, Muhammad Nur dan share. Terima kasih pada Mar. Ni Kak Mar ni dari orang Seremban, orang Nogori ni. Nur Ashikin dan share, Hazwan dan share, alhamdulillah. Dan share. Abu Farid dah pergi dialisis ke belum tu? Abu Farid ke tengah dialisis ni tak? Dia dialisis masa mana Haji Suhaimi? Allahu a'lam bissawab. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad jadual dia kan? Biasa pagi. Mungkin dah ada kat rumah. Ni kat rumah dah kan? Ya Allah, Haji Suhaimi, barakallahu fikum. Terima kasih kepada yang dah share. Alhamdulillah ramai yang dah share. Dan ni lagi bagus teacher. Teacher ni dia siap tulis tajuk. Allah, dia siap doa lagi. Semoga Siti Travel dan tim terus maju dan diberkati, juga Puan Siti sekeluarga. Kat ujung dia tulis, saya nak termomik. Oh, bagus teacher. Ni antara yang istiqamah ni. Istiqamah ingat jadual kuliah. Istiqamah ingat nak tulis termomik. Alhamdulillah. Oh, dah selesai dialisis Haji Suhaimi shift pagi tadi. Terima kasih Haji. Moga-moga Allah Ta'ala berkati Haji Suhaimi dan keluarga insya-Allah. Okey, jadi minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan sifat-sifat ibadur Rahman. Minggu lepas Al-Fadhil Tok Pasir Gudang dah terangkan kepada kita beberapa sifat ibadur Rahman. Ada 11 sifat, tapi minggu lepas kita sempat separuh je. Separuh tu bukan makna 5.5. Separuh lah kiranya. Jadi insya-Allah untuk hari ni kita sambung lagi. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk memiliki sifat-sifat ibadur Rahman ini. Fadhal Ustaz, silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. فقال الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Syed Nur Hisham selaku moderator pada petang ini, dan juga Puan Siti serta Tuan Haji Azli yang menyediakan pentas dakwah petang kita, dakwah online kita, dan pada penonton serta pada penuntut ilmu, para ahbab, pada pencinta majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kecintaan kita pada kebaikan, dan tambahkan kecintaan kita pada ketaatan, dan tambahkan takwa, tambahkan amalan, dan tambahkan kasih sayang kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tajuk kita ialah episod yang kedua tentang ibadur Rahman, iaitu sifat hamba-hamba Allah yang penyayang, hamba-hamba Allah yang pemurah. Di mana Allah Ta'ala bila memuliakan seorang hambanya, maka Allah akan menamakannya, meletakkan labelnya sebagai hamba. Allah Ta'ala berfirman, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu atau jadilah kamu semua hamba-Ku, dan masuklah kamu semua dalam syurga-Ku. Perkataan hamba dalam Al-Quran untuk menunjukkan Allah kasih, Allah sayang. Qul ya ibadiyalladzi, Allah sebut qul ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Maka Allah juga menyebut ya ibadi, wahai hamba-Ku. Dan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, di Isra dan di Mi'rajkan, Allah Ta'ala juga menyebut dengan perkataan subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Mendapat gelaran hamba Allah satu gelaran yang paling terpuji dan mulia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila para pemimpin tanya, kamu siapa? Aku ialah Abdullah wa Rasul, hamba Allah. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Ada satu ketua kabilah Arab yang terkenal, bila dia dengar Rasulullah SAW muncul sebagai seorang Nabi,
maka dia nak pergi jumpa. Lalu kaumnya kata, jangan jumpalah, kamu kan ketua kami, jatuhlah standard kamu. Kalau begitu biar kami wakil. Maka datang wakil, tanya tentang nama ni, siapa nama dia? Dan tanya dia apa yang kamu bawa. Maka Rasulullah dengan rendah diri menyebut, saya Muhammad bin Abdullah. Awak bawa apa? Saya ini abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebut level paling tinggi di sisi Allah ialah perkataan abduhu, hambanya. Kerana itu bila Allah sebut dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 pada juzuk yang ke-19 ini, di gabungan juzuk 18 dan 19. Tapi oleh kerana ayat sifat Ibadur Rahman berada pada juzuk yang ke-19 yang kita telah bahaskan daripada ayat 63 sehinggalah ayat 76. Nak hampir menghabisi surah ini. Surah ini sampai ayat 77. Allah menamakan mereka dengan Ibadur Rahman, hamba Allah. Ar-Rahman ialah hamba Allah yang pemurah. Itu hamba-hamba Allah, hamba-hamba bagi Tuhan yang Maha Pemurah. Untuk menunjukkan bahawa dengan sifat murah Allah, maka Allah beri sifat-sifat ini pada mereka. Dan ini sifat yang bila kita sebut pemurah, Tuan Zaid, dia akan beri benda yang paling berharga pada kita. Apa dia? Kalau kita target seorang tu memang pemurah, kita akan expect, kita akan jangka bahawa dia akan beri yang terbaik. Kalau dia ajak kita makan, mesti kelas pertama dia akan ajak kita makan. Kalau udang, sebesar-besar udang. Kalau sekiranya ketang, sebesar-besar ketang. Sebab dia pemurah. Bila Allah itu pemurah, apa yang Allah nak beri pada hambanya? Sifat yang paling terbaik. Sifat paling terbaik ialah satu anugerah Allah pada kita. Ada orang, kebanyakan orang dia nak tengok duit banyak, dia nak tengok pangkat banyak, dia nak tengok anak ramai. Benda-benda sebenarnya kalau dia mati tak ada apa, hilang gitu je. Tapi Allah nak sebut satu sifat yang paling baik. Yang sifat tadi dia akan kekal bawa ni di hadapan Allah sebagai Ibadur Rahman. Dengan 11 sifat yang telah kita sebutkan. Kita ulang balik sifat-sifat tersebut secara ringkas sebelum kita sambung syarah kita. Yang pertama sifat tawaduk dan taat kepada Allah. Sifat tawaduknya dan taatnya kepada Allah. Sebab tawaduk mesti atas asas perintah Allah dan taat pada Allah. Bukan tawaduk yang bersifat tasannu' pura-pura atau tawaduk kerana nak benda. Tawaduk itu kerana perintah Allah. Tawaduk tanpa membawa kehinaan pada diri, tapi mengangkat kemuliaan agama. Tawaduk bukan maksud jalan tunduk, jalan lembek. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat seorang lelaki berjalan dengan lembek, dengan beranggapan bahawa itu cara jalan orang-orang yang zuhud. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menegurnya. Bukan begini cara berjalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan ni biar nampak kita bersemangat, bermotivasi. Bukannya berjalan dengan tunjuk macam lembek, macam tak larat. Pernah satu ketika bila seorang tu berjalan dengan perlahan-lahan, ra'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu syaban yamshi ruwaidan. Umar tengok seorang lelaki jalan slow, nampak macam haunan, lemah lembut. Lalu kata Umar Al-Khattab, malaka anta marid? Ni jalan apa benda ni, sakit ke apa? Qala la ya Amirul Mukminin, bukan sakit. Fa'alahu bidurrah, dia pun Umar angkat otan. Jalan elok sikit. Gertak jalan elok sikit. Nak suruh Islam jalan, dia ada haibah berjalan. Tapi yang dimaksudkan merendahi tawaduk, melihat segala nikmat itu kurnia Allah. Tawaduk bila ditanya kelebihan yang awak dapat ni daripada mana, dia dengan cepat berkata hadza min fadlillah, ini kurnia Allah. Dan sifat kedua yang telah juga kita syarah ialah sifat lembut dan juga perkataan yang baik. Al-hilmu wal kalamut tayyib. Dan sifat ketiga ialah at-tahajjudu lailan, bertahajud pada waktu malam. Dan sifat keempat ialah al-khawfu min azabillah, takut kepada azab Allah. Dan sifat kelima yang kita berhenti minggu lepas, iaitu al-i'tidalu fil infaq, bersederhana dalam berbelanja. Artinya kita dah beritahu maksud ayat ini, infak di sini bukan makna sedekah. Di sini ialah cara bagaimana kita berbelanja. Kerana orang yang berbelanja dengan betul, orang belanja dengan baik, ini yang dituntut dalam Islam. Sebab itu Nabi SAW menyatakan min fiqhir rajul qasduhu fi ma'isyatihi.
Antara tanda tu orang tu cerdik, dia sederhana dalam perbelanjaan kehidupannya. Itu orang cerdik, dia tak melampau-lampau berbelanja. Dan diriwayatkan hadis yang lain Nabi kata, ma'ala man iktasad. Artinya bila orang tadi berbelanja dengan baik, maka dia tidak akan jatuh, dia tak akan rebah atau sebagainya. Dan Nabi kata, man ma'ahsanal qasda fil ghina wa ma'ahsanal qasda fil faqr wa ma'ahsanal qasda fil ibadah. Yang paling indah, yang paling baik bila dia waktu kaya bersederhana, waktu miskin juga bersederhana, dan waktu ibadat juga bersederhana. Maksudnya ialah bila kita menyebut antara sifat ibadur rahman, yang kelima yang kita ulang sikit untuk faham, bila Allah menyebut sifat mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang bila mana berbelanja, dia tidak melampau, dia tak kedekut, dan dia berada dalam pertengahan. Maksudnya, kalau dia lebih sangat, jadi membazir. Kalau dia kurang sangat, kesian pula anak bini dia tak cukup. Dia bersederhana. Agak-agak isteri dia perlu sebulan berapa? 500, ambil 500. Nak bagi lebih 600. Jangan bagi 5,000, nanti dia membazir tak tahu kat mana dia beli. Tak tahu habis duit. Artinya, kita dah sebut tentang perancangan, perbelanjaan keluarga itu penting. Sehingga isteri kita tak terdidik dengan membazir, tidak juga kita didik mereka untuk kedekut. Kita sederhana. Waktu kita lapangkan rezeki. Waktu kita berkira sikit, kita fikirlah sikit ni, jangan beli benda ni banyak sangat, membazir pula. Maka kesederhanaan itu penting. Baik, pada petang ini dengan izin Allah SWT, kita masuk sifat yang ke-6, iaitu al-bu'du anisyirki billah. Menjauhi syirik kepada Allah SWT. Baik, ini sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman, kalau kita lihat perkataan perbuatan syirik ini ialah paling utama sekali. Jenayah yang paling besar. Bila Rasulullah SAW berkata, apakah kamu ingin untuk aku mengetahui, ataupun apakah bila sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ayu zambi akbaru, dosa mana yang paling besar? Maka jawab Nabi SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan bagi Allah itu sekutu, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Ini dosa paling besar. Baik, kenapa benda ni tak disebut dari awal lagi? Ibadur Rahman alladzina la yusyrikuna billahi syai'a. Dan hamba Allah yang Rahman itu yang tidak menyekutukan Allah sesuatu. Tapi disebut berjalan dulu. Hamba Allah itu yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah diri, dengan tawadhu'. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila dia bercakap dengan orang, dia bercakap dengan baik, dia tidak mempedulikan perkataan mungkar, perkataan buruk. Baik, kenapa disebut sifat rendah diri? Kerana orang yang rendah diri lah orang yang berhak mendapat petunjuk dan hidayah. Orang sombong tak berhak, tak dapat. Dan orang bila mana dia merendah diri, maka dia cepat menerima kebenaran dan dia tidak mungkin menyekutukan Allah SWT sebab sifat rendah dirinya. Yang menjadikan orang tu sekutu syirik Allah, rata-rata mereka ini orang yang meninggi diri dan sombong. Sifat itu sinonim dengan mereka. Sebab tu kalau kita lihat orang yang merendah diri, orang ni lebih cepat mendapat hidayah, cepat mendapat kebaikan, cepat mendapat kebenaran, cepat mendapat keberkatan hidup. Hatta kalau orang tu sudah tidak sekutukan Allah tapi masih sombong, cepat tercabut iman dia. Allah. Kerana itu kita baca sejarah, ada orang yang ada iman. Dengan kata lain, ada orang yang Islam tapi dia sombong dia tadi, maka Allah tarik. Allah tarik hidayah, pagi dia Islam, maka petang dia kafir. Ya Allah. Astagfirullah. Itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang raja yang dia tawaf, tiba-tiba orang Badui pijak kain ihramnya, dia pusing ke belakang, dia tampar. Orang ni mengadu pada Umar Al-Khattab. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memanggil dia. Dia kata, kamu ni tampar orang, maka patut kisas. Kisahnya apa? Dia tampar balik. Lalu kata lakinya, aku ni raja. Dia ni Badui. Mana mungkin dibalas? Lalu kata Umar, tak boleh. Dalam Islam begini. Lalu kata lelaki ni, boleh tak pergi aku tempoh esok? Aku datang balik. Umar kata, ya. Maka keesokan hari dia dah cabut lagi dalam keadaan dia murtad. Keluar dari Islam. Maka itu tunjuk, lihat bagaimana sombong dia tadi menyebabkan orang tu boleh murtad.
Sebab itu Islam, kita kalau tengok orang tu benar dalam akidah, dia ada sifat rendah diri dia. Orang benar dalam akidah. Orang yang kita nampak ada tanda-tanda husnul khatimah, orang ni orang yang merendah diri. Dia ada husnul khatimah. Tapi orang yang sombong, belagak, orang ni kita nampak, dia akan satu hari nanti dia akan tersadung kakinya. Ya. Dia akan melakukan kesalahan besar dalam agama. Bila dia sombong macam ni. Sebab itu hati-hati dalam kehidupan kita. Kerana itu rahsia, wallahu a'lam, kenapa Allah dahulukan sifat rendah diri berbanding menyekutukan Allah. Itu rahsia, sir. Kemudian kita lihat, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut antara sifat Ustaz, mereka ibadur rahman, ya. Ustaz, Ustaz nak pergi yang sebelum Ustaz pergi yang seterusnya ni dalam bab syirik ni Ustaz. Ya. Apa nasihat Ustaz? Kadang-kadang ada orang lelaki lah. Dia main gurau Ustaz. Dia main gurau. Awak ni takut bini lah, syirik lah, takut kat isteri lah. Patut takut kat Allah je. Takut kat isteri ni syirik lah. Dia main gurau Ustaz. Kita tahu dia bergurau. Tapi Ustaz rasa tak apa ke gurau kita Ustaz? Baik, gurau ni kita akan tengok tujuan dia, mempersendakan agama atau just untuk mengingatkan dia sesuatu perkara yang dia mungkin terlepas pandang. Jadi kita pun sebut gurau, kita takut Allah dan takut bini. Kadang-kadang bini takut sangat ke bini dia. Lesak orang saya panggil awak ni, kita takut Allah, takut bini. Kadang-kadang kita just cara kita katakan teguran sinis untuk mengingatkan dia ruang-ruang yang dia terlepas pandang. Apapun dia bergantung pada niat seorang tu bila dia bergurau dan hal-hal tersebut. Kita katakan kita kalau takut bini ni bahaya, dia boleh bawa rosak agama kita tau, rosak agama. Sama macam kita takut hantu, atau sama juga isteri awak kau takut suami sangat pun boleh rosak agama. Nanti kalau disuruh buat maksiat awak akan buat kerana terlalu takut. Takut kita lebih kerana nak jaga agama, bukan takut kita pada dia. Bukan kita suami takut isteri, bukan takut sebab nak jaga agama kita. Isteri pun sama, bukan saya takut suami saya, tapi takut untuk jaga agama saya. Jangan saya jadi isteri neraka pula, sebab tu saya takut tu. Jadi orang yang gurau macam tu, tanya niat dia. Kalau niat dia bukanlah mempersendakan agama, just nak mention dia benda-benda yang terlepas pandang dalam kehidupan dia. Sebagai segurauan, jangan. Umpama beginilah, orang tu dia takut hantu, saya takut hantu, awak jangan takut hantu, syirik awak. Padahal takut hantu tak syirik sebab takut dia dengan benci, bukan takut dia dengan membesarkan. Para ulama mengatakan al-khawfu khawfan, al-khawfu ma'al karaha wal khawfu ma'at ta'zim. Takut itu ada dua jenis. Pertama, takut dicampur dengan benci. Takut ini tidak syirik. Yang kedua, takut dengan membesarkan benda tu, memuliakan. Maka ini syirik. Nabi Allah Musa, waktu tongkat dia bertukar jadi ular, maka Nabi Musa takut. Allah menyebut bagaimana keadaan Nabi Musa dan keadaan dia berpaling dan keadaan takut. Khaifan yatarakab. Takut-takut dalam keadaan dia begitu dengan kata lain takut sangatlah. Apakah Nabi Allah Musa itu syirik? Tak. Sebab takut dia ma'al karahah. Jadi itu perbezaan dia. Jadi kalau orang gurau dengan perkataan-perkataan tersebut, base pada kita tengoklah kalau dia tok guru, orang faham hukum agama, kita kata mungkin gurau dia maksud lain. Tapi orang yang jahil-jahil gurau macam tu, kita bimbang awak kena hati-hati bergurau macam ni. Dengan kata lain, bab agama ni hati-hatilah. Dia macam kita main api. Kalau kita bukan ahli main api, jangan kita bakar sepadan kita. Kalau kita memang ahlinya, okey. Sebab kita lihat ada sebahagian para ulama, hak agama ya mereka bergurau, tapi mereka ahlinya, mereka tahu maksud yang sebenar. Ya, batasan. Bila baca hadis, bila Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Itu dalam makna gurauan, tapi Nabi ahlinya. Maksudnya dalam syurga tak ada orang tua. Ahlinya kita sebut. Jadi, bila kita bergurau, antara benda yang kita kena tahu, apakah kita ahli dalam bab tu. Kalau kita tak ahli, jangan, hati-hati. Boleh membahayakan kita, akidah kita dan sebagainya. Baik, kembali kepada sifat yang kita gabungkan Tuan Syed, sifat ke-6, ke-7 dan ke-8, sebab dia termaktub dalam satu ayat. Itu pada ayat yang ke-68. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan hamba Allah yang terpilih, hamba Allah kepada Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak pernah menyekutukan Allah. Satu, dan tidak pernah membunuh orang tanpa sebenar. Dua, dan tidak pernah berzina. Jadi ada 3 sifat yang mewakili sifat ke-6, ke-7 dan ke-8 dalam perbahasan kita. Iaitu tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh dan tidak berzina. Baik, apakah kenapa Allah kaitkan 3 perkara ini dalam satu ayat? Masya-Allah. Kenapakah dikaitkan, kita katakan 3 perkara ini dalam satu ayat? Ada ada Signifikan. rahsianya. Pertama, menyekutukan Allah itu ialah jenayah kepada Allah. Membunuh pula ialah jenayah kepada manusia dan kemanusiaan. 2. Dan berzina itu pula ialah jenayah yang berkait dengan hak dan maruah. Ketiga-tiga ini ialah perkara yang keji. Sebab itu didatang dengan ayat, wa may yaf'al dzalik, siapa yang buat benda tu, apa dia tiga-tiga benda tu? Yalqa asama, maka dia telah melakukan satu dosa yang besar. Bila kita sebut perkataan kita katakan asaman, dosa-dosa yang amat besar. Jadi syirik Allah ini jenayah pada Allah. Membunuh pula jenayah pada manusia. Berzina pula jenayah pada keturunan. Keturunan dan juga maruah. Maka ketiga-tiga ini penting untuk mewujudkan suatu masyarakat yang baik. Mesti jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia dan jaga maruah manusia. Maruah. Kita bukan sekadar jaga nyawa orang. Jangan bunuh dia, jangan pukul dia. Kita juga jaga maruah orang. Kerana zina berkait dengan maruah. Sebab perkara yang paling memalukan dalam maruah manusia ialah zina. Yang rentetan itu akan keluar anak zina. Anak zina lambang perkara yang paling memalukan dalam satu keluarga. Bila sebut zina, malu dengan anak zina tadi. Tak boleh dibeng dengan ayah dia dan sebagainya. Jadi persoalan ataupun masalah sosial menjadi begitu bahaya. Maka Allah menyebut sifat ibadur rahman bahawa mereka tidak melakukan 3 jenayah ini. Dan kemudian kata Allah, yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Akan digandakan azab pada hari kiamat. Dan akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Baik, seolah-olah 3 dosa ini boleh membawa kepada kufur. Sebagaimana menyekutukan Allah, demikian juga membunuh, demikian zina boleh membawa kepada kufur. Sebab itu bila kita lihat Nabi SAW, bila Rasulullah menyatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki orang Islam itu fasik, membunuhnya ialah kafir. Dalam hadis yang lain, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kamu lepas aku wafat kamu jadi kafir, saling bunuh-membunuh. Kerana orang bila dia nak bunuh orang, dia akan cari alasan dia ni dah kafir, kita bunuhlah dia. Bila orang tu nak bunuh orang, apa sebab nak bunuh dia? Dia hina agama, Ustaz. Dia kafir, kita bunuh dia. Tidak menghalalkan darah. Bila berbalah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengancam 3 perbuatan ini tidak akan didekati oleh ibadur rahman. Apa dia? Syirik Allah, membunuh dan berzina. Siapa yang selamat? Sebab itu kata Rasulullah, seseorang itu berada dalam kelapangan agama malam yusib daman selagi mana dia tak membunuh. Bab zina pula disebut dalam hadis. Tuan Zaid, bila kata Rasul, bila seorang itu berzina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak akan berzina seseorang yang sedang berzina dalam keadaan dia ada iman. Disebut dalam hadis yang lain, seorang bila mana nak berzina, imannya ditarik keluar daripada, sebagaimana dicabut pakaian daripada kepala kamu. Tercabut keluar. Dan bila sudah berzina, barulah iman tu masuk balik. Kalau masuk atau tak masuk-masuk. Artinya, iman seseorang bila mana berzina tertanggal seketika. Suatu benda kalau tertanggal, apakah dia lepas tu akan kemas balik atau kuat balik? Dah tak kuat lah. Sebab yang orinya tu dia di iman, original. Tiba dia melakukan zina, maka dilonggarkan, tercabut iman dia. Bila masuk balik tak sekukuh dulu. Dah goyang lah. Goyang. Macam gigi asal kita ni kuat. Dah masuk gigi tak ori, tak kuat dah.
Itu gigi keropok pun boleh pecah. Gigi asal kuat. Iman yang memang asal Allah letak pada kita kuat. Tapi bila seorang tu berzina, seperti imannya dicabut. Maka cabut bila palik semula takkan selamat. Oleh sebab itu orang beriman, ibadur rahman menjauhi zina dan segala muqaddimah zina. Tetapi Allah Ta'ala kata, illa man tab wa amana wa amila amalan salihah, melainkan orang bertaubat. Walaupun Allah menyebut sesuatu itu akibatnya buruk, azabnya besar, even kekal dalam neraka, tawaran Allah sentiasa terbuka bagi orang yang bertaubat, orang yang beriman, yang beramal dengan amal soleh. Bukan kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bukan Allah akan ubah kejahatannya jadi kebaikan. Baik, apa maksud ayat ini? Kalau seorang tu tuan saya, dia buat semua dosa, and then dia bertaubat pada Allah. Sama ada taubatnya ini diikuti dengan keimanan dan dia masuk Islam, atau dia cuma taubat. Ada orang kalau kafir, dia taubat dan dia masuk Islam. Kemudian dia melakukan amal soleh. Kalau orang tu dah Islam, dia tak akan masuk Islam lagi. Di Islam, dia taubat. Dan dia melakukan amal soleh. Allah janji, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah akan ubah kejahatan mereka jadi kebaikan. Apa maksudnya? Ada dua pandangan ulama. Yang pertama ialah, bila seorang tadi buat dosa, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan beri dia kekuatan, ilhamkan dia untuk melakukan amal soleh. Maka dia mula dulu kalau mencuri, hari ini dia derma. Kalau dulu dia kufur, hari ini dia beriman. Kalau dulu dia ni suka musuh orang, hari ini dia suka sayang orang. Dia mula ada sifat berlawanan dalam kehidupannya. Kalau dulu dia ahli zina, sekarang dia paling menjaga maruah. Kalau dulu kata Hasan Basri, wa abdalahum bil fujur ihsanan. Allah ubah dia daripada suka berzina, suka berjalang, akhirnya dia menjaga maruah dengan sebenar. Dan dulu kufur, dia Islam. Artinya Allah ubah dia di dunia ini dan Allah tunjuk balasannya akhirat kelak. Baik, itu satu. Artinya orang-orang yang taubat, Tuan Syed, maka orang ni dia akan berubah karakter, dia mula buat baik banyak untuk ganti balik kejahatan. Pendapat kedua, pendapat ni cukup indah, pendapat yang kedua, iaitu Allah jadikan kejahatan yang dibuat tu bertukar jadi baik. Ya Allah. Itu automatik, auto. Yang dulu katakan dia zina atau dulu dia bunuh orang. Misalnya, dulu zina atau dia bunuh orang. Maka bila dia dah taubat, ya Allah menyesal dengan zina yang dilakukan, dengan bunuh orang, pukul orang, dia ambil, dia nyesal sungguh-sungguh dalam penyesalannya, maka Allah jadikan penyesalan itunya pahala, ganti tempat jahat dulu. Dan setiap kali dipikir dosa dia dulu, dia pun sedih, ya Allah, aku kenapalah aku zina. Jadi pahala. Allah. Fikir je jadi pahala, ganti balik tempat yang dia buat jahat tadi jadi kebajikan. Akhirnya pada suhuf dia, pada catatan dia tidak ada kejahatan melainkan kebaikan. Dia istighfar dia, menyesal dia, berinnalillah dia, ingat balik zaman jahiliah. Allah, dulu zaman jahiliah duk curi kelapa orang, zaman jahiliah ambil kelapa sawit orang, zaman jahiliah ambil pasu bunga orang, zaman jahiliah duk mengandungkan anak dara ni, mengandungkan anak dara ni. Duk ingat balik menangis je, sedih. Ya Allah, kenapa aku jadi macam tu? Nasib engkau beri peluang aku taubat, ya Allah. Dulu zaman aku tu rakyat semayang pun tidak teringat, ya Allah, engkau beri lagi peluang. Duk sedih setiap kali diingat dosa, Allah ubah kejahatan itu jadi pahala dia. Ya Allah, ya Allah. Ya Itu antara tanda bila Allah Ta'ala nak beri tu pahala berterusan, Allah terus ingatkan dia dengan dosa silam. Allah. Mengingati dosa silam, dia ada positif dia. Yang pertama, dia terus menjadi suatu motivator dia, motivasi dia untuk dia bersemangat buat baik. Yang kedua, menjadikan dia tu bersyukur dengan nikmat yang Allah beri pada dia. Ya Allah, kalau tidak kerana hidayahmu, mungkin aku dah dalam neraka dah. Ada satu kisah, Amru bin Al-As. Waktu dia mati, dia tengok ke dinding, dia pun nangis. Kak nak mati, anak dia tanya, ayah kenapa ayah nangis? Aku terkenang zaman-zamanku. Dulu aku jahiliah, lawan Rasulullah, lawan orang Islam. Kalau aku mati masa tu, dalam neraka aku. Allah. Dalam neraka kalau aku mati masa tu. Tapi Allah beri aku Islam.
Kemudian aku ingat zaman gemilang aku jadi penulis wahyu Rasulullah, orang kepercayaan Rasulullah. Bila pegang Rasulullah suruh aku pergi. Allah, kalau aku mati masa tu syurga aku. Ya. Syurga. Dan sekarang aku berada pada waktu aku tak tahu betul ke salah aku ni. Allah. Tahu. Sebab berlawan Sayyidina Ali pula. Berlawan dalam keadaan tu tak tahu. Apakah aku syurga atau aku neraka. Ya, orang ni, sahabat mulia ni, dia teringat, dia terkenang benda-benda tu. Sebab itu bila Allah sayang seorang, Allah nak jaga agama, Allah tak akan lupakan dosa dia buat. Dia ni tidak lupa dengan dosa dia buat. Allah ingatkan dia selalu. Allah, dulu saya duk tengking suami, marah suami, tak pernah tak hari ni, ya Allah. Engkau beri hidayah sampai aku patuh pada suami, baik dengan suami. Suami aku maafkan aku. Ya Allah, kalau aku mati dan aku derhaka suami, nerakalah aku. Duk teringat benda tu. Untuk terus jadi isteri yang baik. Suami pun sama. Dulu aku abai isteri, tak beri nafkah, tak peduli anak. Balik-balik besar dah anak. Aku tak pernah fikir kesusahan isteri aku, malu si aku dengan perangai jahat aku. Dia tetap sabar, tetap bersungguh jadi isteri aku, nasihat aku. Ya Allah, cerainya aku teringat, nangis. Walaupun sekadar jadi suami baik, suami bagus, memang dia punya tukar kehidupannya 360 darjah. Bukan lebih pada tu. Baik sungguh-sungguh. Tapi kita tak mungkin semudah itu lupa dosa kita. Orang yang ketiga tuan saya, bila orang ni tak mudah lupa dosa ni, dia akan berwasangka baik dengan orang lain. Dia tak mudah benci dengan orang berdosa. Dia tengok orang berdosa, Allah, aku duduk pun macam dia juga. Nasib ada orang tegur, baik aku tegur dia. Yeah. Dia pun kata, adik, abang pun dulu macam adik. Tak ada orang tegur abang. Tapi abang tak nak benda ni berlaku lagi pada awak. Abang nak tegur awak ni. Sebelum terlambat, kembalilah pada Allah. Kita hidup sementara. Dia pun cerita, Masya Allah, ini motivator yang hebat. Yang menjadi musibah tuan Zaid, kita selalu lupa dosa, tapi selalu ingat benda baik kita buat. Allah. Duk teringat benda baik. Dosa kita lupa. Itu yang menjahannamkan kita dan merosakkan nilai perhambaan kita pada Allah. Sebab nama hamba, istilah hamba, dia sentiasa lihat dirinya hina. Itu hamba. Kita bukan tengok kita tokek, kita hamba. Ibadur Rahman, hamba Allah. Dah hamba Allah, apa yang kita ada? Kita hamba. Semua milik ni Tuhan punya. Semua ada Allah pinjam belaka. Hidup sementara saja. Hidup di dunia hanya tempat untuk diuji. Akhirat tempat untuk kita mendapat nilai dan kedudukan di sisi Allah. Maka ini ibadah rahmat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Ustaz. Ya. Mengingati dosa-dosa kita ni supaya kita rasa bersyukur Allah beri hidayah. Ada orang dia ingat ke dosa-dosa dia, kata aku ni macam tak ada harapan dah, aku berdoa pun Allah takkan makbul dah, aku ni banyak dosa. Ada orang dia ingat dosa banyak tapi menyebabkan dia jadi tayasu, dia jadi putus asa pula untuk ibadah, untuk jadi baik. Macam mana tu? Tadi kita sebut orang-orang yang ingat dosa dia dan kadang dia dah baik, dia dah soleh. Maka kesolehan tadi tidak menjadikan dia lupa kejahatan dia buat. Dia mengetahui dia bermula daripada mana. Itu yang menjadikan dia sentiasa merendah diri. Ada pun orang yang berdosa, maka mengingat dosa dengan dia lebih dituntut untuk mengingat sifat pemurah Allah pada dia yang akan mengampunkan dosa. Dia lebih dituntut sebab dia dalam keadaan baru nak masuk. Maka dia perlu diberitahu bahawa Allah Ta'ala yang penyayang akan ampunkan dosa. Allah dah sebut dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan ampun dosa semuanya. Tadi kita bercakap dalam situasi kita dah ada agama. Jadi penyakit kita tuan Syed, bila dah ada agama kita rasa sombong sikit. Aku orang baik. Walau kita berasal daripada orang tak baik juga. Wujud tu ada. Jadi itu yang kita perlu ingat balik. Dulu kita siapa? Ingat asal keturunan kita siapa? Ingat latar belakang kita dulu siapa sebelum Allah beri kita segala kebaikan hari ni, segala kemuliaan hari ni. Even kalau kita berilmu hari ni, ingat dulu kita lahir bodoh, tak pandai. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu lahir daripada perut ibu kamu dalam keadaan tak tahu apa-apa. Cakap pun tak pandai. Jadi mengenang kembali kelemahan kita itu penting. Ada pun orang yang saya kata baru nak balik jumpa Allah, baru nak balik dekat dengan Allah.
kita sentiasa mengalukan, menyebut tawaran-tawaran Allah yang amat pemurah pada setiap hamba-Nya. Allah akan ampun dosa semuanya, Allah akan tukar kejahatan tadi jadi kebaikan dan sebagainya. Baik, antara sifat lain pula, Sebelum minta maaf Ustaz, sebelum Ustaz pindah ke sebab ada berkait ni, Akid tanya Ustaz. ya, Akid Azli tanya, banyak Akid ambil nota hari ni. Kalau seorang bertaubat dengan Allah, tapi bagaimana pula kalau ada buat jahat dengan manusia pula? Akid Azli. Ya. taubat ialah satu proses yang berterusan. Dia bukan orang tu taubat tu jadi baik macam malaikat. Tidak begitu. Dia macam kita makan ubat lah Tuan Syed. Kita bila makan ubat, bukan semua penyakit jadi baik. Hak-hak lain tu ada lagi. Mungkin yang baik cuma pening kepala, sakit perut ada, gaut ada, darah tinggi ada. Makan ubat ni pula boleh tahan sekejap, boleh sembuh sekejap, mari penyakit lain pula. Taubat satu benda yang berterusan kita buat. Bila seorang tu taubat, ya asasnya dia jadi baik. Tapi nak jadi baik perlukan proses yang tertentu. Halangan tertentu, mujahadah tertentu. Mungkin tidak, saya katakan bukan satu benda yang gharib bagi setengah orang. Dia dah taubat tapi dia mungkin ada lagi buat jahat itu dan ini. Sebab taubat tadi belum sempurna. Maka taubat lagi. Taubat lagi. Dan sebab itu kita selalu suruh orang bertaubat ni Tuan Syed. Orang bertaubat takkan sempurna taubat sehingga diduduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Sebab dia akan dididik lagi untuk memperbaiki perkara-perkara lain yang dia mungkin terlepas pandang ia juga satu dosa dan maksiat. Dia mungkin setengah orang bertaubat Tuan Syed sebab dia nampak dia tak sembahyang je. Dia tak nampak dia makan riba. Saya ni Ustaz daripada kecil tak sembahyang Ustaz. Dosa banyak. Saya nak taubat. Maka dia pun taubat, ikut tabligh, dia pergi masjid. Tapi riba main lagi ni. Riba, terlibat, rasuah terlibat. Ada pula taubat, ya Allah saya baru tahu Ustaz rasuah salah, saya dah taubat. Tapi dengan mak ayah derhaka lagi. Kebanyakan kita Tuan Syed, bila taubat kita tidak disusul oleh ilmu, kita cuma nampak satu part je rosak. Lalu waktu kita taubat, kita rasa kita dah baiki. Tak, kita tak baiki semua. Sebab itu Imam Al-Ghazali beri syarat, apa dia sebut aqabat, penghalang untuk jadi kita hamba Allah yang sebenar. Ia bermula daripada dosa yang perlu kita selesaikan dengan taubat. Yang kedua jahil yang perlu kita selesaikan dengan ilmu. Jadi bila kita duduk majlis ilmu, kita mula tahu Allah, saya ni suka pukul orang ni. Maka dia mula taubat yang ni pula. Allah, saya mak ayah saya cakap kurang ajar sikit. Dia mula baiki yang ni pula. Dia duduk lagi majlis ilmu, Allah rupanya rasuah saya buat selama ni. Dia baiki ni pula. Allah rupanya ini judi, saya ingat tak judi. Ya, kadang-kadang saya niat main-main Ustaz, main biliar ni. Duk main biliar, kita pun betting sikit lah. Kau menang, kau dapat, aku bayar kau 100. Aku menang, kau bayar aku 1000. Kita main-main. Ingat tak dosa, ingat bukan judi. Duduk majlis semua, rupanya judi. Dah bagus dah semayang, sudah apa dah. Rupanya judi tanpa dia sedar. Kenapa? Sebab dia tak duduk majlis ilmu. Bila dia duduk, dia akan melakukan pencerahan demi pencerahan demi pencerahan. Akhirnya dia nampak satu persatu dosa dia kat mana. Atau kita pun Tuan Syed, kita tak boleh berhenti daripada menuntut ilmu. Selagi mana orang tu akan jadi alim selagi mana dia menuntut ilmu. Tapi kalau dia berhenti je menuntut ilmu, dia jadi bodoh. Ya. Kalau saya berhenti menuntut ilmu, saya dah jadi bodoh. Saya kena terus belajar. Cuma cara belajar kita mungkin berbeza lah. Dulu kita mungkin mengadap tok guru banyak. Sekarang kita mengadap buku banyak. Dulu mungkin kita kena tanya tok guru pada waktu tertentu. Hari ni mungkin kita dah ada kenalan sahabat-sahabat yang berilmu. Kita tu direct tanya kau ni Ustaz, tanya sikit muskil bab ni. Ya mungkin cara saya berbeza tetapi menuntut ilmu saya tak pernah berhenti. Kerana orang berhenti je tuntut ilmu, dia terus jadi bodoh. Dia tak pandai. Kita terus. Sebab masalah, kita kata al-masail daiman tastajid. Masalah sentiasa baru-baru. Gunakan nawazil. Ada masalah-masalah baru yang keluar, yang muncul, yang perlu dihalusi dengan betul. Siap masalah yang baru. Jadi ini semua benda, semua perkara yang perlu kita belajar. Ada lagi soalan Tuan? Ustaz, sekejap. Saya nak minta sahabat-sahabat semua tulis di ruangan komen apa yang disebut oleh Tok Pasir Gudang tadi. Tidak sempurna taubat sehinggalah seseorang itu selalu hadir majlis ilmu.
Saya nak tengok semua pakat tulis kat ruang komen. Kau boleh kita tag friend-friend kita. Kata Tok Guru Pasir Gudang, tidak sempurna taubat seseorang sehinggalah dia melazimi majlis ilmu. Tolong tulis sikit kat ruangan komen. Lepas tu tag rakan-rakan kita seramai mungkin. Ustaz sikit lagi tadi, sebab Ustaz ada sebut, kadang-kadang kita boleh cerita budak-budak muda, abang dulu macam kau juga, dia abang tak nak berlaku kat kau lagi, berulang. Jadi Kak Rahimi tanya soalan, perlu ke kita cerita dosa-dosa kita kepada orang untuk beri motivasi, untuk beri nasihat ke orang tu? Boleh ke Ustaz? Baik, menceritakan kesalahan-kesalahan kita pada orang lain dia ada syarat. Boleh dengan syarat. Asalnya disebut dalam hadis, di antara dosa besar ialah orang yang bila mana buat maksiat Allah tutup pada keesokan harinya dia berkata inni fa'altu kadza wa kadza bil ams, aku buat benda ni, dia berbangga. Nabi kata kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, semua umatku diampun dosa melainkan yang menzahirkan buat dosa. Apa itu mujahirin? Yang bila dia buat dosa Allah tutup, kemudian dia cerita ke orang. Itu panggil mujahirin. Baik, jadi secara umumnya begitu, secara umumnya Tuan Syed, bila kita buat dosa kita tak boleh cerita ke orang lah. Itu aib kita. Tetapi kalau sekiranya saya nak cerita sebahagian dosa saya dengan tujuan yang baik. Tujuan saya nak beritahu orang ni, saya nak beri harapan ke dia. Saya dulu pun jahat. Alhamdulillah Allah beri hidayah. Harapan pada dia supaya dia jangan rasa saya dah tak boleh baik, saya pun jahat. Saya jahat, saya dah tak boleh baik. Tak, awak boleh baik sebab saya pun dulu jahat. Saya dulu mungkin teruk pada awak. Awak mungkin tak pernah bunuh orang, saya bunuh orang tau. Tapi Allah beri hidayah. Maka awak lagi kecil kesalahan awak. Awak boleh bertaubat, awak boleh jadi baik. Baik, kalau tujuan kita motivasi orang, boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, ia tidak akan mengaibkan kita. Dia tak sampai orang guna benda tu untuk aibkan kita. Jaja pula. Rupanya bukan baik sangat tu iman kita. Bunuh orang. Malu kita. Malu bini kita. Malu anak-anak kita. Yang kedua, kita tak cerita tadi dengan bangga. Saya dulu rock pada awak. Saya bukan, awak rock kapak kan. Saya kapak, golok semua saya rock. Dia nak tunjuk dia lagi ganas. Awak rambut panjang mana? Punggung. Saya dulu. 3 orang kena pegang rambut saya. Punya panjang. Langsui pun takut. Rambut saya panjang. Artinya nak beritahu dia lagi ganas. Jangan. Tujuan dia bangga. Kita Tuan Syed tak boleh cerita kejahatan silam dengan gembira. Tak boleh. Dengan tujuan gembira atau berbangga. Kita bangga. Saya dulu kaki kereta. Awak main kereta dengan tangan. Saya dulu main dengan gigi. Gigi, gusi, gerham. Tahu saya punya ganas. Tujuan nak bangga. Saya lagi jahat. Teruk pada awak. Tak boleh lah. Tak payah nak bangga. Pertama, jangan dosa kita nak cerita, jangan terlalu mengaibkan kita. Jangan. Better kita tauriah ataupun better kita menceritakan dengan maksud dulu ada seorang saya kenal hamba Allah. Padahal kita. Itu lebih baik. Daripada kita terus mention nama kita. Okay. Kemudian kita tak boleh cerita orang lain jahat. Kita boleh lah. Awak kenal tak Mang Bulu? Mang Bulu tu teruk tu. Baru ni je baik. Tak boleh sebab kita ngumpat dia. Kita cerita kita tak apalah. Saya dulu jahat. Tapi nak cerita orang lain ni jangan, hati-hati. Takut dia tak redha benda tu. Dia tak nak sebut. Kita pun cerita balik. Awak tahu tak sebab apa nama-nama Mang Bulu? Kita sebut. Kita nak cerita aib dia. Tak boleh lah. Jadi syarat pertama jangan sampai menghina kita. Syarat kedua jangan cerita nak anak kita bangga. Kalau tak ada sila cerita. Walaupun saya lebih suka Tuan Syed dan senang penonton sekalian. Bila mana kita nak cerita benda-benda aib kita ni. Lebih baik kita cerita dengan cara berkias. Kita katakan berkilas dan berkias. Saya kenal seorang hamba Allah tu. Dia lagi ganas tau. Dia ni orang yang buat begini-begini. Tapi sekarang dia dah jadi baik. Kalau awak nak jumpa dia, saya boleh jumpakan awak dengan dia. Kalau awak nak tu lah. Tapi kita tak beritahu kita. Itu jauh lebih baik. Sebab tu sebaiknya janganlah. Sebab ini memalukan. Sebab kadang-kadang kita saya okey tak, saya tak malu. Ialah isteri kita. Anak kita. Anak kita malu. Ya ayah kenapalah ayah cerita ayah ni teruk. Malu saya ayah. Orang kata itulah anak sekian-sekian. Tahu-tahu dia anak zina ni. Dah kita pula kena anak-anak ni. Sebab kita duk cerita benda mengarut-mengarut ni. Jadi
Benda ni juga perlukan satu ketelitian, sifat hati-hati. Allahu a'lam. Sila Ustaz, sambung. Okey. Baik, sifat yang kita sebut 3 lagi sifat ibadur rahman, itu sifat ke-9, 10 dan 11. Yang ke-9, tidak menjadi saksi palsu dan tidak berbohong dalam urusan kehidupannya. Ini ibadur rahman. Jangan jadi saksi palsu sehingga mengambil hak orang lain atau sehingga memfitnah dan menjatuhkan reputasi orang lain. Allah. Atau tujuan saksi palsu tadi ialah dengan tujuan untuk memperlihatkan bahawa kita tahu semua rahsia ni. Macam tu. Oh, dia hebat, dia tahu padahal palsu. Dia tak tahu apa-apa. Dan yang ke-10 ialah sifat ibadur rahman. Allah sebut, walladzina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Iaitu orang beriman tadi, bila mana disebut ayat-ayat Allah, dia tak memekakkan telinganya, tidak membutakan matanya. Dia dengar dengan fokus dan beri perhatian. Artinya, ini disebut seringkali qubulul mawa'idh. Ibadur rahman mereka suka dengar ceramah. Mereka suka dengar nasihat. Mereka suka dengar benda-benda baik. Mereka bukanlah orang yang sombong, bila dengar benda baik tutup telinga, buat buta mata, tak nampak. Orang ceramahnya dia pun buat buta mata, tidur. Buta dalam mata dia. Membutakan mata. Maka tidak, dia bila orang ceramah dia nak dengar. Apa cakap ni? Dia nak dengar, dia nak lihat. Sebab dia nak berubah, dia nak jadi baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ada perangai orang jahat ni. Wa idza qila lahu taqillah akhazathul izzatu bil is fahasbuhu jahannam. Akhazathul izzatu bil is fahasbuhu jahannam. Bila dikatakan padanya takutlah Allah, dia tunjuk sombong, lagi dia buat dosa. Maka tempatnya dalam neraka. Itu orang beriman. Dan ini ibadur rahman. Kalau orang nasihat je kita rendah diri. Allah bagus nasihat awak, suka saya dengar nasihat awak. Dah lama saya tak dengar nasihat awak, kering hati saya ni. Allah. Dah kering, saya rasa gersang iman saya ni. Dek nasihat awak setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Allah, saya rasa subuh. Suka dia. Itu yang dia suka share sana, share sini. Ini ibadur rahman. Dia bukan sekadar suka dengan nasihat, dia share dengan nasihat biar orang lain pun dapat kebaikan. Kalau aku dapat kebaikan, kenapa orang lain tak boleh dapat kebaikan? Aku nak share. Kita ini sifat pemurah kita. Kita share kebaikan. Wa imma dalam Facebook, wa imma secara online, wa imma apa yang kita sebut media-media hari ni. Maka ini orang-orang ibadur rahman suka dengan nasihat. Sebab itu pastikan apakah kita ni suka dengan nasihat. Nasihat ustaz kita, nasihat abang-abang kita, nasihat yang baik-baik lah. Kalau kita suka dengan nasihat, Masya Allah kita ada sifat ibadur rahman. Dan yang akhir sekali, sifat ibadur rahman ialah al-ibtihalu ilallah, sentiasa berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang ke-74 dalam menceritakan ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami, jadikan kepada kami isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat keturunan kami penenang hati kami. Apa maksud penenang hati? Bukan sebab dia jadi engineer, dia jadi arkitek. Bukan sebab dia ni duit banyak, gaji besar, pangkat dia lebih pada orang lain. Bukan sebab tu kita tenang hati. Itu tenang yang bersifat sementara. Tenang hati di sini dunia akhirat. Iaitu bila mana kita melihat zuriat keturunan kita buat amal soleh. Allah, saya tengok anak saya solat dengan sempurna tanpa saya suruh. Tenang hati saya. Saya tengok anak-anak saya mengaji Quran, tak payah saya pinyak, tak payah saya tarik telinga, tenang hati saya. Saya tengok anak-anak saya, dia tolong buat baik, dia tolong orang tu, tolong orang ni, tenang hati saya. Dia buat ketaatan pada Allah. Saya tengok anak saya, dia tak tengok perempuan, dia tak terlibat dengan jenayah, benda-benda haram. Allah, saya seronok. Saya dengar dia duduk belajar kat Amerika, dia tak isap rokok. Dia pun tak terlibat pergi hiburan. Saya seronok anak saya macam ni. Walau duduk kat Amerika, duduk kat New Zealand, duduk kat Canada, duduk negara-negara yang hiburan bebas, tapi anak saya Masya Allah, dia duduk dekat masjid, duduk majlis ilmu, dia duduk komuniti yang jaga agama. Saya tenang. Inilah maksud qurrata ayun.
Iaitu kita gembira waktu melihat mereka buat ketaatan pada Allah. Bukan gembira sebab gaji dia 5 belangka. Allah Ustaz, saya tenang tengok anak saya kenapa naik Lamborghini. Ustaz tu tenang. Tak, Lamborghini tak akan boleh tolong kita dalam kubur. Atau kerana anak saya sekarang Ustaz, jang dia mahal Ustaz. Ustaz tengok jang dia Ustaz. Allah. Jang dia Ustaz, sebuah rumah 500,000. Itu bukan penenang. Tahu-tahu tangan kena potong sebab curi jam. Penenangnya bila saya tengok anak saya tengok isteri saya taat pada Allah, tenang saya. Saya tengok isteri saya tak payah saya paksa-paksa tutup aurat. Dia tutup sendiri bang. Dan nak boleh tuduh sikit bang, nak tutup aurat. Dia tengok je orang ajam, orang ajnabi datang cepat-cepat ambil tudung tutup aurat. Kenapa? Tengok ada orang luar datang, saya tutup aurat. Dia pandai jaga agama dia. Dia tak bergalak dengan orang lelaki lain. Dia tak bermesra orang lelaki lain, tak bermesej lelaki lain tanpa sebab-sebab yang betul. Kita pun seronok, Masya Allah, isteri kita baik. Isteri kita solehah. Jadi kita tinggal rumah 2-3 hari pun tak kisah. Sebab dia solehah, dia akan jaga. Dan kita tengok bila isteri kita berkumpul dengan geng-geng bini-bini yang lain, dia tak cerita aib kita. Orang lain dah cerita suami saya tak boleh harap, bangun lambat. Oh suami saya, itu garang, itu bengkeng. Itu suami saya kedekut, tak hidup masih. Itu suami. Legan bini kita, suami saya okey. Walaupun kita semua tak okey. Kedekut kita ada, garang kita ada, semua ada. Tapi isteri kita tak cerita aib kita. Wal hafizati lil ghaibi ma hafizallah. Dan yang menjaga maruah ketika tiada ketiadaan suaminya. Jadi kita seronok. Jadi kalau isteri kita bertandang rumah lain, kita pun tak kisah sangat. Sebab apa? Dia tak akan cerita aib kita. Dia tengok adik-beradik kita ada aib, dia tak cerita, dia diam je. Abang saya salah sini, saya tak nak campur. Itu aku agak abang. Jadi isteri kita ada agama, tenang kita. Itulah ketenangan yang kita maksudkan. Baik isteri ataupun anak-anak. Sebab dia jaga agama dan dia taat pada Allah. Seronok kita tuan saya, belum kita bangun subuh, dia gerak, bang bangun bang subuh dah. Kita tengok dia baru sudah tahajud, Masya Allah. Isteri ni, dapat 2-3 orang macam gini bagus ni. Contohlah bila isteri kita baik, ya benda baik. Jadi ini penenang anak dan juga isteri tadi. Baik, bila Allah Ta'ala menyatakan dalam iftihar orang beriman tadi, wa ja'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahawa kita boleh minta pemimpin kerana tidak akan sempurna kebaikan, melainkan kita mesti memimpin. Orang baik kena memimpin. Kita nak baik, tapi biarkan orang tak baik memimpin, dia tak akan sempurnakan kebaikan. Sebab itulah kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel pemimpin mereka semua nabi-nabi. Nabi-nabi itu siapa? Orang terbaik. Jadi kita doa juga semoga kita boleh sebarkan kebaikan. Macam mana nak sebar kebaikan? Kita tak mampu sempurna sebarkan kebaikan selagi mana kita tak jadi pemimpinnya. Waktu jadi pemimpin senang. Okey semua waktu ni salat Jumaat, ikut semua. Kita bercakap atas autoriti kita. Bercakap atas kuasa kita ada. Saya majikan, pemimpin. Okey semua pekerja, semua ambil wuduk, sekarang solat. Okey semua sahabat-sahabat semua buat macam ni, Pemimpin. Okey kita berhenti masjid ni, kita solat dulu. Ni jangan pergi ni, tempat haram ni, tempat maksiat. Kedai kita tutup hari Jumaat. Biar orang solat Jumaat. Jangan bagi orang tengah sembahyang Jumaat beli barang kat kedai kita. Kita bos. Ini kita pula kena suruh, awak Jumaat lewat sikit tahu. Niaga dulu. Rakaat kedua pergi masjid. Kita pula agama dipermainkan. Wallahu a'lam. Sempurnalah 11 sifat. Ustaz, maknanya waja'alna lil muttaqina imama. Kita dengan betul saya faham ni. Kita ya Allah jadikan kita ni sebagai pemimpin pada orang bertakwa supaya dengan kita memimpin itu kita boleh bawa kepada kebaikan. Itu maksud dia tak? Ya. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu ini ialah pemimpin dan kamu bertanggungjawab dengan apa yang dipimpin oleh kamu. Jadi kita adalah pemimpin. Asas kita Allah ciptakan sebagai pemimpin, khalifah. Maka kita nak jadi pemimpin yang bertakwa. Kalau saya pemimpin keluarga saya, yang akan bawa isteri dan anak-anak saya pemimpin yang bertakwa. Atas nama takwa saya beri arahan. Bukan atas nama hawa nafsu dan atas nama kepentingan duniawi. Atas nama takwa saya beri arahan. Atas nama takwa saya menyuruh, saya melarang. Atas nama takwa saya bawa dia jumpa Tuhan. Wallahu a'lam.
Saya tertarik sangat bila Ustaz sebut tadi antara sifat ibadur rahman ni sifat dia yang suka mendengar nasihat. Sikit ke Ustaz nak tanya, ada orang dia pesen Ustaz, dia jenis dia dengar nasihat tapi dia dengar ni pada orang-orang tertentu je. Daripada tok-tok guru je dia dengar. Kalau almarhum Ustaz Arundin nasihat baru dia dengar. Kalau Tok Guru Pasir Gudang nasihat baru dia dengar. Kalau tok-tok guru baru dia dengar. Tapi kalau isteri dia nasihat, dia payah nak dengar. Kalau staff office dia bagi pandangan, dia payah nak dengar. Itu macam mana Ustaz? Pertama, manusia memang dia ada kecenderungan untuk memilih orang tertentu dalam menasihati dia. Sebagaimana ada kecenderungan dia menuntut ilmu pada guru tertentu. Itu kecenderungan fitrah, bukan satu benda yang pelik. Sebagaimana kecenderungan dia untuk makan kedai tertentu. Sebagaimana kecenderungan dia untuk berkahwin dengan orang tertentu. Tak semua orang dia boleh kahwin, dia nak orang tertentu. Ada setengah orang dia nak orang Kelantan, dia tak nak orang negeri lain. Biarlah kata lawa, saya nak Kelantan. Yang ni pula tak, saya nak orang Pahang je. Dia semua benda tu fitrah, tak salah apa. Seumumnya tak salah apa-apa. Kerana kita yakin dan kita percaya setiap orang beri nasihat sama. Cuma orang berbeza. Kalau dia tak boleh terima nasihat daripada saya misalnya, saya tahu dia cenderung menerima nasihat Tuan Syed. Sebab tu kita para ulama berkolaborasi, kita bersama-sama supaya nampak kita satu fikrah seia sekata dalam hal ini. Menjadikan orang tu akan mudah. Memang kebanyakan orang begitu. Dia berlaku pada, saya ambil contoh Tuan Syed, pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, mak dia kata kepada Imam Abu Hanifah, dia kata, mu kita tanya Tok Guru tu apa hukum sekian-sekian. Lalu kata Abu Hanifah, saya jawab, tapi aku tak nak dengar jawapanmu. Aku nak dengar jawapan ustaz tu. Lalu Abu Hanifah dalam keadaan dia waktu itu imam besar di Baghdad. Dia pun pergi tanya, orang ni belajar dengan dia. Ustaz, ada ni mak saya tanya hukum ni. Allah imam tanya ke saya, imam lah jawab. Habis mak saya nak jawapan dari awak bukan dari saya. Tak apa, imam jawab dulu baru saya jawab. Imam beri dulu pendapat. Maka Abu Hanifah jawab, dia pun jawab, buat balik jawapan tu. Dia pun pergi, mak, dah ustaz tu kata tak boleh. Baru betul tak boleh. Kecenderungan itu normal sebenarnya. Hatta Imam Abu Hanifah pun kena. Bukan kata kita je. Imam Abu Hanifah pun mak dia tak nak dengar fatwa dia. Dan mak dia percaya ustaz dia. Dia tak tahu ustaz tu mengaji siapa. Mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Jadi kecenderungan tadi Tuan Syed bukanlah dia kalau seorang tu dia tak nak dengar ustaz ni, kita pun kata dia ni sombong bukan ibadur rahman. Tak. As long dia masih nak dengar nasihat walaupun daripada sumber mana. Dia nak dengar nasihat je penting. Daripada siapa dia dengar nasihat itu hal dia lah. Itu kita katakan kecenderungan dia. Ada orang yang cenderung dengan Tuan Syed nak dengar nasihat. Ada orang cenderung dengan saya. Ada orang cenderung dengan ustaz ni. Semua benda tu fitrah. Supaya kita mengetahui macam mana Allah lah yang jadikan orang untuk jadi nak dengar kita cakap atas sebagainya. Bukan kita. Jadi siapa yang dia cenderung dengar saya, Alhamdulillah. Tapi siapa yang cenderung tak dengar ustaz lain, saya pun Alhamdulillah. Asalkan kita dapat berkongsi kebaikan. Kita tak boleh nak jealous lah. Aku cakap tak nak dengar, Salang cakap nak dengar. Tak apa. Selagi mana dia nak dengar, walau daripada sumber mana pun Alhamdulillah. Kita syukur. Lepas tu isteri kita Tuan Syed, kalau dia memang jenis tak dengar nasihat kita. Tapi dia suka ustaz lain. Adalah dia suka ustaz ke ustazah. Dia suka ustazah Nafizah ke ustazah apa ni Asma. Contohlah. Jadi tajuk tertentu kita pun share. Dengar ni. Ustazah ni cakap. Sama tak dengan abang cakap? Tengok. Dia slow sikit lah. Ada isteri-isteri ni dia ada penceramah dia minat. Kadang-kadang dia tak suka lelaki ceramah. Kita lelaki ni sama je. Saya nak ustazah cakap. Dia pun bagi ustazah. Jadi bagi saya bukanlah satu isu besar bila memilih ustaz, memilih fatwa, penceramah dan sebagainya. Itu fitrah manusia, cenderung manusia. Sebab Nabi kata al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Manusia ni dia ada kelompok-kelompok roh dia. Yang dia memang selaras dengannya, dia akan berjinak. Dia kalau bertentangan maka dia akan berlawan. Maka secara umumnya begitu. Wallahu a'lam. Allah Rabbi. Subhanallah. Penjelasan yang detail berkenaan dengan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Moga-moga kita boleh cek pada diri kita sifat-sifat tersebut. Kalau belum ada, kita usahakan
Kalau tak cukup 11, kita usahakan sebanyak mungkin. Kalau dah ada, kita suburkan lagi. Siram, subur, letak baja. Moga-moga kita dapat benar-benar menjadi ibadur rahman. Jadi sebagai kesimpulan, saya persilakan Fadil Tuku Pasir Gudang untuk buat sedikit kesimpulan untuk topik ibadur rahman. Baik, kesimpulannya ialah kita berusaha untuk menghafal surah ini ataupun ayat ini daripada ayat 63 sehingga ayat ke-76. Surah Jadikan ditadabbur surah Al-Furqan, surah Furqan pada juzuk yang ke-19 ini, itu surah yang ke-25. Kita jadikan ia senantiasa bacaan kita dan renungan kita. Moga-moga bila kita sentiasa diingatkan dengan sifat ibadur rahman ini akan beri kita motivasi untuk buat satu persatu sifat ini. Daripada sifat tawadhu, lembut dalam kata-kata kita, dan juga sifat-sifat yang lain seperti sentiasa menjaga qiyamul lail, sifat menghidupkan sifat takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat bersederhana dalam berbelanja. Satu persatu kita bentuk kepribadian kita dengan menjadikan surah ini sentiasa menjadi tadabbur harian kita atau mingguan kita atau bulanan kita. Mudah-mudahan ia beri terus memberi kesan yang membekas dalam hati dan tindakan kita. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Masya-Allah. Alhamdulillah. Moga-moga kita dapat Ustaz sebut tadi, kalau kita boleh hafal, kalau kita boleh baca selalu, kalau kita boleh tadabbur sifat-sifat ibadur rahman ini, ya Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan lah pada kita. InsyaAllah kita sampai di penghujung. Dan Ustaz, tak lama lagi kita sekarang ni kita nak masuk bulan 3 dah Ustaz. Maknanya hadiah yang Tuan Haji Azli sebut daripada City Travel tu, kita akan buat dalam bulan 3 ni Ustaz. InsyaAllah. Maknanya sebelum masuk Ramadan, hadiah termometer, hadiah motosikal kita akan umumkan Ustaz. InsyaAllah. Lepas tu kita akan buat, Haji Azli kata akan buat majlis tu di office ke di mana, di City Cafe? Di restoran City Cafe. Pasir Gudang. Jadi kita akan memilih kalangan penonton untuk hadir majlis tersebut, untuk kita jamu dan juga untuk umumkan hadiah tersebut serta cabutan bertuah untuk yang hadir lah. Jadi siapa yang berminat nak hadir boleh maklum lah, siapa berminat nak hadir, kita hadkan untuk 60 orang tu daripada page saya, page Ustaz dan juga page City Travel. Baik, kita akan pilih, kita akan hantar surat jemputan ataupun WhatsApp supaya datang ke majlis tersebut, insyaAllah. Majlis tu di Pasir Gudang, di City Cafe di Pasir Gudang. Pada 20 hari bulan 3. Pada 20 hari bulan Mac. Okey, 20 hari bulan Mac, hari Ahad. Mana Ustaz, dalam 60 orang ni yang dijemput hadir ke majlis, dan mana di kalangan 60 orang ni lah yang akan seorang terima termomik, seorang terima motosikal. Ya. Yang lain tu dia akan dapat hadiah juga, insyaAllah. Ini sebagai satu cara untuk sesuai kenal kita. Selama ni kita online, kita offline. Online dan offline sekali. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin selama ni tengok kita dalam Facebook je, boleh hadir ke tempat tersebut insyaAllah dengan yang kita pilih lah 60 orang insyaAllah. Oh, maknanya dia orang hadir, lepas tu hadir tu ada peluang dapat cabutan bertuah pula Ustaz? Ya. Yang berminat dia boleh beritahu lah dia berminat nak hadir. Tapi tarikh tadi ada 20. Nanti kita akan pilih sebab tempat tu tak boleh muat ramai. Satu kita fokus 60 orang saja. Sebab kita pun ada yang penonton domestik pula. Penonton domestik yang memang selalu ikut. Jadi mana sahabat-sahabat yang di luar Johor khususnya yang nak bertandang di Johor sambil jamu mata melancong di Johor, turun untuk hadir majlis ilmu ini insya-Allah taala. Suai kenal kita pada 20 Mac. Allahuakbar. Di City Cafe. Bagaimana ni ada ni Kak Rohaina Isnin. Kak Rohaina Isnin ni dari mana? Maknanya sekarang Ustaz Syahid pun dari Shah Alam kena turun juga ke Pasir Gudang. Allah rindu Pasir Gudang. Kena turun insya-Allah. InsyaAllah.
InsyaAllah. Maknanya pada 20 bulan ni saya dengan Ustaz Faiz. Ni Ustaz, ni ada dari Singapura Ustaz. Rahaina Isnin. Dia kata kalau boleh hadir, kalau dijemput, dia akan hadir. Sebab lokasi kita akan buat di City Cafe Pasir Gudang. Jadi kita nak kepastian lah siapa yang boleh hadir, nak hadir dan boleh hadir. Sebab kalau orang Kuala Lumpur ke orang Negeri Sembilan ke, kalau nak hadir dan boleh hadir, maklumkanlah, maksudnya gitu. Okey. Kak Rohaina Isnin ni nak hadir. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan. Kita akan maklumkan macam mana cara tu. Cara pemilihan. Gitu Ustaz ni? Ya. Ataupun kalau yang boleh dah PM ke page Pusat Talaki, boleh PM ke page City Travel dan PM ke page saya. Kalau sebab kita akan ada 20 orang nanti akan hadir. Subhanallah. Dan majlis itu nanti kita akan live macam ni, tapi saya akan bersama Tok Pasir Gudang. Kita buat di City Cafe Pasir Gudang. Yang hadir pun akan dapat hadiah cabutan bertuah. Dan hari itu akan diumumkan penerima termomik dan motosikal. Ini sebenarnya makluman awal tentang majlis itu. Nanti kita akan makluman detail balik Ustaz ni. Tapi gitulah 20 bulan di Pasir Gudang. Okey. Jadi kita sekadar tu dulu Ustaz untuk hari ni. Sila Ustaz. Ustaz, untuk minggu depan, Ahad depan kita akan buat pagi balik ke ataupun petang gini? Ataupun maklum semula? Nanti kita maklum semula. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi sekadar ini dulu. Ni Muhammad Zamani Musa. Dari mana ni? Dari mana? InsyaAllah. Jadi sekadar ini dulu pertemuan untuk kita petani. Ustaz, saya minta izin jap dengan sahabat-sahabat ni untuk selesaikan hadiah untuk dia orang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya remove dulu skrin Ustaz ni. Okay. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana biasa ada 6 orang penerima hadiah mingguan, sponsor mingguan kapsul zaitun. Allah, saya lupa hari ni. Siapa yang nak minyak zaitun yang disponsor oleh City Travel ni, minyak zaitun ni. Okey, minyak zaitun ni tolong tulis di ruangan komen, saya nak hadiah minyak zaitun. Minyak zaitun ni orang ada masalah kolesterol, orang ada sakit-sakit sendi, sangat-sangat elok lah. Dan disponsor hari ni oleh pihak City Travel, 6 orang penerima. Siapa nak ni minyak zaitun? Tulis di ruangan komen, saya nak hadiah minyak zaitun unit. Tulis di ruangan komen ini. InsyaAllah kita akan pilih seramai 6 orang hari ini yang disponsor oleh City Travel. Cuba tulis, saya nak minyak zaitun, penerima kapsul zaitun. 6 orang. Sila WhatsApp ke 013-206-0344. Okey. Minyak zaitun ni orang sakit-sakit sendi ni. Yang ni. Minyak zaitun ni sakit-sakit sendi, orang ada masalah kolesterol, insya-Allah. Jadi Muhammad Zamani Musa, tolong PM kepada saya nama, alamat, nombor telefon. Nur Asikin. Ada 6 orang hari ni Muhammad Zamani Musa, Muhammad Sofian Syamsuddin, Muhammad Sofian Syamsuddin 3. Ada 6 orang. 6 orang. Putih Zainuha binti Endut. Putih Zainuha binti Endut. Okey. Muhammad Zamani Musa, Nur Asyike, Muhammad Sofian Syamsuddin, Putih
Zainuha endot berapa orang dah ni? Muhammad Zamani Musa, Nur Asyikir, Muhammad Sofian Samsudin, Putih Zainuha binti Endot. Saya pun dah cuba minyak kolesterol yang Ustaz bagi, Halimatun Sa'id, alhamdulillah nampak kesannya, alhamdulillah. Okey, Putih Zainuha PM kepada saya, nama, alamat, nombor telefon. Okey. Seorang lagi, Noraihan Yusof. Berapa orang dah? Muhammad Zamani Musa, Nur Asyikir, Muhammad Sofian Samsudin, Putih Zainuha, Noraihan. Ruby Abu Bakar. Ruby Okey. Okey, ni okey, ni nama penerima. Mana sini? Okey. Ini penerima. Tolong WhatsApp kepada saya. Nombor ni 013-206-0344. Muhammad Zamani Musa, Nur Asyikir Muhammad, Muhammad Sofian Samsudin, Putih Zainuha Betinduk, Noraihan Yusof, Ruby Abu Bakar Ruby. Ini senarai nama penerima hadiah ni yang disponsor oleh City Travel. Tolong WhatsApp kepada saya kepada nombor ini sekarang. Nama, alamat, nombor telefon untuk kita hantar hadiah besok. Puan Putih Zainuha ni WhatsApp ke nombor ni. Ni kat skrin ni nampak 013-206-0344. Noraihan Yusof. Ya, tolong PM pada saya sekarang. Muhammad Sofian Samsudin, Zamani Musa, Nur Asyikir, Putih Zainuha, Ruby Abu Bakar Ruby. Tolong WhatsApp ke nombor ni. Nama, nombor telefon, alamat sekarang. Besok kami terus post insya-Allah. Tolong WhatsApp Tolong WhatsApp kepada kami nama, nombor telefon dan alamat. Sekarang saya tengah tengok ni. InsyaAllah, moga-moga dengan amal minyak zaitun ni yang ada masalah kolesterol, yang ada masalah sakit-sakit sendi, yang ada masalah kulit, minyak zaitun ni elok sangat, antioksidan. Nanti lepas amal minyak zaitun ni glowing nanti, flawless. Saya sendiri, isteri, memang kami dah daripada tahun 2014 lah amalkan batu saudak dengan zaitun. Hari ini terima kasih Tuan Abu Farid. Okey, Muhammad Zamani Musa, Nur Asyikir, Muhammad Sofian Samsudin, Putih Zainuha, Noraihan, Ruby Abu Bakar. Tolong WhatsApp sekarang ke nombor ni 013-206-0344 untuk nama, alamat, nombor telefon. Esok kami postkan hadiah yang disponsor oleh City Travel ini. Sekadar ini dulu pertemuan kita petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha